Matematik tambahan hukum linear. Tarikh hari ini adalah 20 Ogos 2021. Lagi 10 hari kita akan masuk dari 10 atau 11 hari lah kita akan masuk dalam bulan September. Okey. 6.2, cikgu akan fokuskan kepada hukum linear dan hubungan tak linear. Macam mana untuk mengaplikasikan hukum linear kepada hukum tak linear. Cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak kaitkan. Okey, dengan menggunakan hukum linear, kebanyakan hukum tak linear boleh ditukar kepada hukum linear. Tak linear tu yang mana ada kuasa 3, kuasa 2, 1/x. Kita boleh tukarkan dia. Kita boleh ubah Y menjadi linear. Supaya, yang ini supaya satu garis lurus dapat dilukis. Daripada graf garis lurus, maklumat yang diperolehi dengan lebih mudah berbanding graf lengkung. Berbanding dengan graf lengkung yang kuadratik, salingan, kubik, maklumat yang paling mudah untuk awak baca bila dia berada dalam bentuk garis lurus. Graf garis lurus lah yang paling mudah untuk awak buat pembacaan data. Persamaan tak linear iaitu Y sama dengan AX tambah B/X dengan keadaan A dan B adalah pemalas kepada bentuk persamaan Y besar sama dengan MX besar tambah C dengan dua kaedah. Okey, dah bersedia? Okey. Boleh cikgu teruskan? Okey, boleh cikgu teruskan. Kita tengok dua kaedah. Kaedah yang pertama iaitu Y sama dengan AX tambah B tambah B/X. Y sama dengan AX. Ni dari soalan lah ya. Yang diperolehi ni adalah dari soalan. Okey. Darabkan semua yang ada kat sini. Y ni darab dengan X. AX ni pun darab dengan X. BX ni pun darab dengan X. Okay. Darabkan kedua-dua bahagian. Dua-dua belah persamaan dengan X. Okey. So akan dapat ni Y. YX sebelah sini sama dengan AX kuasa 2 tambah B. Di mana bila awak bandingkan dengan persamaan yang Y besar sama dengan MX yang besar ni tambah C, dia adalah memperolehi bentuk yang serupa dengan X ni tak kisah dia ada ke tak ada ke tak jadi masalah. Okey. Nilai-nilai status Y ni lah. Y ni mesti syarat dia mesti ada Y. Syarat dia mesti ada Y. Nilai M ni kecerunan mesti nombor. Kecerunan mesti dalam unit nombor. Dia boleh ada positif, boleh ada negatif. Yang X ni hanya kategori X saja yang ada kat sini. Sama ada je nak log X boleh, log X boleh je, X kuasa 2 boleh, 1/X dia boleh, punca kuasa X boleh. Syaratnya adalah semua positif. Yang Y ni dia boleh log Y, dia boleh letak, dia boleh log XY boleh. Okey, dia nak X per dengan Y boleh. Negatif tak boleh. Syarat dia tak boleh negatif. Per Y dia boleh, 1/Y boleh, Y punca kuasa 2 boleh, Y kuasa 2 dia boleh. Syarat semua mesti positif. Okey, kategori Y tu dia mesti ada Y. X tu tak ada pun tak apa, ada pun tak apa. Okey, faham? Faham ke? Faham cikgu. Okey, faham Okey, C ni adalah pintasan. Pintasan ni tak ada jadi masalah pada awak. Pintasan dia mesti nombor. Pintasan ni nombor lah, pintasan Y. Pintasan Y besar, bukan Y kecil, Y besar. Pintasan Y besar. Kalau Y tu log Y, maka ni pintasan log Y. Kalau Y tu, Y besar ni adalah 1/Y, maka ini adalah pintasan 1/Y. Okey, macam tu. Kaedah yang kedua ni, tadi dia buat darab kan? Sekarang dia buat bahagi. Dia boleh juga
bahagi. Awak boleh guna kaedah pertama, awak boleh juga guna kaedah yang kedua. Okay, sama ada awak nak darab boleh ataupun awak nak bahagi boleh. Okay, so awak akan dapatlah Y per X. Yang ini, dia letak kat sini pula. Okay, B per X kuasa 2. Okay, yang ini A sajalah sebab nanti X dengan X dia akan potong. So, dia dah dapat dah bentuk Y sama dengan Y dia adalah Y per X. Yang ini adalah Y per X. Yang M ni adalah B. Yang X ni adalah 1 per X kuasa 2. Yang C ni adalah A. Okay. B dengan A dia nombor. X dengan Y dia mesti ikut ciri-ciri dia. Positif sahaja. Okay, kita tengok. Okay, awak akan bandingkan Y besar adalah Y per X. X besar adalah 1 per X kuasa 2. Okay, lihat kat sini. Yang ada X itulah X besar. So, kat situlah dia berbeza dengan yang tadi. Yang tadi ni XY kan? Kaedah yang pertama tadi kat sini XY, kat sini A, kat sini X kuasa 2. Yang kat sini adalah B. Dua-dua ni, okay, dua-dua kaedah pertama dengan kaedah pertama yang bawah. Kaedah pertama dengan kaedah yang kedua, dua-dua awak boleh gunakan. Okay? Dua-dua ni boleh. Yes, boleh. Pilihlah salah satu. Awak nak kaedah 1 ke, awak kaedah 2, ikut awak. Kalau kawan awak buat kaedah 1, awak buat kaedah 2, jawapan last nanti untuk mencari nilai A dan juga B, jawapan dia sama dengan kawan awak. Okay? Okay, pada buku Mesra Digital yang tempat sini dia letak Y besar. Y besar adalah Y saja. Maka awak tengok kat sini mana yang ada Y? Kat sini kan? Betul? Yang X kuasa 2 ni, kita nak Y saja. Kita nak Y saja yang ada kat sini. Sebab kita nak jadikan dia Y sama dengan MX tambah C. Yang ini dengan yang ini kena pindah. Okay? Kena pindah. Awak tengok cikgu buat macam mana. X kuasa 2 Y tolak 3X sama dengan 5X kuasa 2. Kita tentukan Y ni dulu. Y ni apa? Y ni Y. Yang ini. Yang lain semua pindah sebelah kanan. Okay, so awak akan dapat Y sama dengan 5X kuasa 2 tolak, tambahlah. Tolak 3 ni kan. Tolak 3. Bila pindah sebelah dia akan jadi tambah 3X. Lepas tu ini operasi darab. Bila darab pindah sebelah dia akan jadi bahagi. Boleh tak? Setakat ni? Boleh. Cikgu nak teruskan? Okay. Boleh cikgu. Okey, lepas tu Y sama dengan X kuasa 2. X kuasa 2 boleh potong, dia akan ada 5 tambah dengan 3 per X. Okey, macam mana nak decide? Yang ini dah tentu Y besar lah. Yang ini dah tentu Y besar. Yang ini 5. 5 ni dia tak ada X di sampingnya, betul? Ke yang 5 ni adalah C. C ni tak ada X, so 5 ni 5 lah. Yang ini 3. Yang X ni adalah 1 per X. Boleh nampak? Okay, boleh nampak? Kat sini X dia adalah, okay, patternnya Y sama dengan 3, 1 per X tambah 5. So automatic Y-nya yang itu, Y-nya dah tentu Y itu yang kat depan tu. X-nya adalah 1 per X. M-nya adalah 3, C-nya adalah 5. Okey, boleh. Yang contoh tu boleh faham Okey, harap boleh faham yang nombor yang contoh tu dulu. Okey. Kemudian nombor 1 dia bagi persamaan pada awak. Dia bagi persamaan ni memang dah sedia adalah dalam soalan awak, yang soalan ni kan. So kat sini dia dah tetapkan untuk awak Y tu apa. Kan awak ada paksi yang macam ni kan, itu kan awak dah buat Y, X. Dia dah tetapkan nilai Y yang besar ni
adalah XY yang macam ni. Dia dah tetapkan XY. Y ni mesti XY. So kita nak trace apakah X. Kita nak cari apakah X ni. Okay, so kat sini dalam persamaan ni awak tengok yang di samping Y tu. Apa yang tak ada kat situ? X. X. Kita ni kalau nak wujudkan X, nak operasi darab ke operasi bahagi? Darab. Darab. Kita darabkan semua dengan X. Okay, kita X dengan darab dah sama pula patternnya. Ni X. Okay, so bila darab, adalah XY sama dengan 7X darab X. 7X square. Kuasa 2. 7X square. Tolak 1 per X darab X. Negatif 1. Okay, sekarang Y dia dah tentu ni. So sekarang X di mana? X square. Yang ini X. Yang inilah. Kalau dah sini X, sebelah dia ni apa? 7 ni adalah cikgu nak tulis M pula. 7 ni adalah M. Maka pintasan ni apa? Negatif 1. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, lepas tu yang nombor 2 ni. Awak tengok nombor 2 ni. Awak tengok nombor 2 ni. X, Y dia ada kat sini. Awak tengok Y dia nak bina, kita nak bina Y macam ni. So apa yang perlu awak buat? Bahagi dengan X. Yes, betul. Bahagikan dengan X. Sebab ada per X, kita bahagikan dengan X. So Y per X sama dengan KX kuasa 2 per X tambah PX per X. Okay, so kat sini Y per X sama dengan KX tambah P. So X dia adalah? X. X saja. X saja. Okay, M dia adalah? K. K. C dia adalah? P. P. Okay, macam itulah nak buat sekarang. Tapi nombor 3 tak ke pelik tu. Tengok nombor 3, okay? Nombor 3 tu pelik sungguh. Lepas tu dia memang buku tu dia sediakan ruang yang besar untuk nombor 3. Awak tengok cikgu nak buat macam mana. Mari tengok sini ya. Jangan buat kerja lain. Tengok baik-baik apa yang cikgu cuba sampaikan hari ni. Sebab tajuk hukum linear adalah salah satu tajuk yang paling senang, yang boleh dikatakan senang di kalangan tajuk-tajuk yang ada. Okey, lihat di sini. Y-nya ada bersepah-sepah Y-nya. Apa nak buat? Faktorkan. Faktorkan, yes, betul. Kita faktorkan. Jadikan dia satu. Satu bentuk. Jangan dua. Okey, faktorkan. Betul. Macam mana? Tolak B lah. B ni cikgu dah pindah sebelah. Sekarang kita nak buat apa? Kita buat apa? Y. Bahagikan lah. Kan? Bahagikan. Ataupun ada banyak cara sebenarnya. Faktorkan boleh. Faktorkan nanti awak ni. Sekejap awak tengok cikgu buat. Bahagi. Sebab dia darab kan? Darab pindah sebelah bahagilah. Takkanlah darab juga kita pun nak bagi. Sekarang awak tengok Y ni. Awak tengok Y ni. Apa nak buat? Oh, terbalikkan. Ya, terbalikkan. Betul-betul. 1 per Y. Okey, sebelah sini 1 per Y. Sebab asalnya dia per 1 kan? Dia per 1. So yang sebelah sini, side sini pun cikgu tulis kat sini. 1 per Y sama dengan punca kuasa X tolak A. Mana lambat sangat dia keluar B. Tolak B. Macam tu. Apa nak buat lagi? Macam mana nak tentukan X dia ni? Nak tentukan macam mana? Kita dah dapat dah ni. Ni yang sebelah sini. Sebelah kanan ni. Macam mana nak tentukan X dia? Kita nak buat apa dengan asingkan X. Kita asingkan. Yes, betul. Tolak cikgu letak situ. Tolak jadi tambah ataupun cikgu letaklah dulu. Tolak P.
Okey, macam tu. Tolak-tolak nanti kita akan jadi tambah. So nanti nilai dia apa yang dapat kat sini macam ni lah. Awak akan buat sampai macam ni lah. Cikgu tahu awak akan sampai macam ni. Okey, mana satu X? Mana satu X dia? Apa? Mana satu X dia? Punca kuasa 2X. Negatif tu nak bawa sekali tak? Payah. Tak payah. Negatif tu siapa punya? Negatif 1/B. Negatif 1/B. M punya. Okey? Yang itu 1/B. Macam ni. Okey? Negatif tu ikut M. Negatif jangan ikut X. X mesti positif. Negatif tu ikut M. Okey? So yang C ni adalah A/B. Macam tu lah nak buat. Okey? Boleh? Okey, macam ni lah yang perlu awak buat nanti. Ya? Awak kena tentukan apa nilai Y besar yang awak nak tu. Okey, paksi Y sebenar. Yang ini per 1, Y per 1. Kita nak 1/Y. So macam tadi jugalah. 1/Y sama dengan 5X tolak Q per dengan PX. Kita pusingkan dia. Macam tu. Okey, kita pusingkan dia. So nanti 1/Y sama dengan 5X per dengan PX tolak Q per dengan PX. X dengan X habis. Yang ini habis. Okay, akan tinggal 1/Y sama dengan 5/P tolak Q per PX. Mana satu X dia? Mana satu X dia? 1/X. 1/X. Yes, betul. 1/X. Yang ini. Kalau awak asingkan kan, awak akan nampak macam ni. Awak nak asingkan tu, awak akan nampak. Okey, asingkan dia. Awak akan nampak sini lah X. Sebelah X ni apa? Sebelah X. M. M tu apa nilai dia? Negatif Q per P. Okey. Negatif ni M punya. Negatif ni P per Q ni yang punya. P per Q lah yang awak akan tulis kat situ. Dan yang 5P ni, 5/P ni adalah C. Macam tu? Okey. Rasa boleh buat tak? Rasa boleh buat? Log. Cikgu tunjuk log. Okey? Dia nak log Y. Positif lah. Of course dia positif. Awak tengok asalnya Y. Apa nak buat? Semua kena letak log. Kena letak log. Yes, betul. Kita letak log. Dia nak log, kita bagi log. Log kiri dan juga kanan lah. Dia nak log, ambil log. Ambil tu log dia. Okay. So awak tengok kat sini pattern je. Dah dapat dah. Tapi cuma bentuk X kita tak boleh nak kesan. Tak apa, kita buat hukum log. Adakah N ni boleh letak di depan? Belum lagi sebab K ni tak ada N. Okay. K je tak ada N. So K tambah ke tolak? Tambah. Okay. Log X kuasa N. So jawapan persamaan dia tu nanti macam ni. Log K tambah N. N kita letak depan. Okay. Log X. Apakah X? Log 10X. Log 10X. Apakah M? N. Sebelah dia ni N. Okay. M Y sama dengan MX tambah C.
Yang X, yang ini of course lah M. Okay, yang tinggal tu adalah C. Dia positif. Log K. Okay. Yang ini pun sama. Sebab dia per kan? Per, kita tolakkan je. Nanti awak akan dapat log Y sama dengan log P tolak log Q kuasa X tambah 1. Macam tu. Yang ini boleh kita letak depan je. Log Y sama dengan log P tolak X tambah 1 log Q. Okey, apa X? X tambah 1. X tambah 1. Betul? X tambah 1 ni. Ni adalah X. Okay. So apa M? Negatif log Q. Negatif ni bukan X tambah 1 punya. Tetapi M ni punya. Okay. So negatif dia akan ikut M. Negatif tu log Q. Okay. Yang ini of course log P. Okay. Macam itulah kita nak buat hari ni. Awak kena tukar dalam bentuk tak linear kepada pattern linear. Kepada persamaan linear. Dalam persamaan tak linear kepada persamaan linear. Kemudian ini cikgu terangkan juga contoh nombor 6 dalam buku teks. Muka surat berapa cikgu tak ingat. Tukarkan persamaan ni. Awak rasa apa nak buat dengan persamaan ni? Awak tengok persamaan dia. Y kecil sama dengan PQX. Awak tengok apa nak buat seterusnya, macam mana nak dapatkan bentuk X, Y, nak dapat bentuk X, nak dapat bentuk MC. X dia bila keadaan X berada di awang-awangan, cara tak langsung awak akan menggunakan log. Kita logkan kanan dan juga kiri. Okay, akan masukkanlah log Y sama dengan log PQ kuasa X. Okay, nanti ni operasi darab. Awak asingkan ikut hukum log. Bukan hukum awak sendiri. Awak buat hukum log. Log P tambah dengan log Q. X dia tadi ada kat atas. Sekarang kita letak X dia berada di hadapan. Hukum log. Awak boleh letakkan X berada di hadapan. Asalnya atas. Sekarang Y dia adalah log Y. Okay. Yang X ni adalah X. Awak kenal pasti ini dulu. Y dengan X. Yang lainnya adalah M dan juga C. Caranya awak kenal pasti Y besar dengan X besar dulu. Okay. Yang bersebelahan dengan X ni adalah M. Ni. Barulah awak tentukan mana M, mana C. Okay. Baru awak tentukan mana satu M, mana satu C. So, ini adalah pattern Y sama dengan MX tambah C. Macam ni. Macam yang ditunjukkan. Okay. Yang itulah. Okay, boleh? Boleh cikgu. Okay, boleh. Seorang nanti yang cakap boleh ni. Yang lain terkebil-kebil maksudnya. Okay, boleh. Nanti awak cuba praktis. Praktis dulu. Okay, yang ini. Ini adalah soalan SPM. Macam ni lah. Okay, tapi tak jadi masalah untuk awak sekiranya awak tahu step. Apa step dia untuk membuat yang pertama ni. Yang pertama ni apa step dia? Untuk tukarkan persamaan ini kepada bentuk linear. Macam mana nak buat? Y. Awak tengok Y awak kat sini. Y tak bersepah-sepah kedudukan dia. Okay? Y dia kat situ je Y-nya. Tak apa. Kalau Y tak bersepah, kita tak payah faktorkan. Ya? Kita cuma pindahkan saja. Yang tak perlu tu pindah sebelah kiri. Okay, macam 3Y sama dengan QX tambah PX kuasa 2. Okay. So kita nak Y je kat situ.
kita tak nak 3. Kita tak nak 3. Y, okay, Y sama dengan QX per 3 lah. Okay, tambah dengan PX kuasa 2 per 3. Sekarang ni awak tengok X awak bersepah-sepah X, betul? Macam mana awak kena buat salah satu ni tak ada X. Awak perlu buat sampai salah satu ni tiada sebarang X di situ. Awak nak buat apa? Bahagi X. Bahagi, yes. Awak bahagikan dengan X. Yang ini tak apa, biarkan dibahagi dengan X. Tak ada jadi masalah yang kat situ, biarkan. X nak wujud kat sebelah kiri. Bagi, ambil. Janji syarat dia Y tu positif. Kalau Y negatif, awak kena tukar jadi positif. Okey? Dia X nak wujud sebelah kiri, tak ada jadi masalah. Biarkan X tukar sebelah kiri. Okey, tapi langkah yang kedua, awak kena pastikan ungkapan ni, salah satu ungkapan ni tak ada X. Okey, so kawan awak kata bahagi. So kita bahagi, tak apa, kita bahagi. X per X. Tambah dengan P X kuasa 2 per 3 bahagi dengan X. Nanti akan wujud Y per X sama dengan Q per 3 tambah dengan P per 3 X. Okey, mana satu X? Ini dah tentu Y lah. Mana satu X? X lah. X. X lah. Bila awak dah tentukan Y dengan X, senang dah. Awak dah boleh tengok dah mana satu M, mana satu C. Jangan awak tentukan M dulu. Jangan awak tentukan C dulu. Nanti jadi keliru kat situ. Okey, kalau untuk tengok soalan yang ini, selepas awak tukarkan persamaan tu, soalan tu dia minta awak plot graf X, Y per X melawan X. Ya Allah, apa yang cikgu sebut ni? Y per X melawan X. Macam ni. Y per X melawan X. Dia nak pattern graf macam ni. Awak kemungkinan akan bina garis lurus. Awak akan bina garis lurus. Satu garis lurus. Jangan pula awak buat macam ni kan. Kalau dalam exam cikgu nampak awak sambungkan titik ni, siap awak ya. Dalam admat kita bina satu garis penyuaian terbaik. Okey, awak kena pastikan titik tu seimbang. Okey, seimbang atas dan juga bawah. Kalau ada satu atas, mesti satu juga bawah. Selagi tak dapat, jangan terus lukis. Awak dapatkan dulu, gerak-gerakkanlah pembaris awak tu sampai seimbang. Semua titik kena. Semua syaratnya wajib. Semua titik kena. Kalau tak dapat semua titik kena, maksudnya satu aja yang tak kena, okey. Dikira okey, boleh. Kalau dua tak kena, dah seboleh-boleh buat. Tak dapat-dapat juga, dua je yang tak kena. Yang lain semua kena cikgu, dia kata. Boleh. Tapi dengan syarat atas dan bawah seimbang. Yang cikgu explainkan minggu lepas. Okey, yang ini untuk melukis graf. Okey, untuk melukis graf, kemungkinan awak akan menerima nombor-nombor, setakat ni nombor dia semua positif kan. Kemungkinan ada juga dia masuk juga nombor-nombor yang negatif. Kadang-kadang negatif 1, awak kena plot negatif 2, awak akan plot di kawasan-kawasan negatif. Okey, bersedialah. Cikgu nak awak bersedia. Tapi kalau awak tengok kat sini, dia tak ada negatif kan? Awak selamatlah, tak ada penggunaan negatif kat situ. Ya. So, skala 1 cm kepada 2 unit. Awak kena ingat, kalau 2 cm maksudnya line hitam tu. Tu ada 10 kotak kecil. Dalam kertas graf ada 10 kotak kecil, itu adalah 2 cm. Yang ini 1 cm. 1 cm kepada 2 unit. Perlu tekankan kat sini. Kalau 1 cm maksudnya separuh. Ada 5 kotak kecil. 5 kotak kecil ni adalah 1 cm.
Okay, ada 5 kotak kecil dalam kertas graf. Awak akan lukis atas kertas graf. Okay. Belilah kertas graf dulu Awak beli kertas graf dulu. Kalau tak ada, awak mesej cikgu. Cikgu tak ada printer. Okay, awak boleh print apa yang cikgu bagi dalam bentuk soft copy, awak cuba print. Okay. Okay, yang ini buat graf macam hari tu yang kita buat. Lukis garis penyuaian terbaik. Okay. Kemudian dari graf cari nilai P dan Q. Macam ni. Bila dah dapat graf macam ni, ini adalah terbaik lah ni. Semua titik kena 1, 2, 3, 4. 4 titik kena. Titik yang ni kena, yang nombor 3 ni kena, yang nombor 4 ni pun yang kena, nombor last kali yang tak kena kat sini. Pastikan titik dia seimbang atas dan juga bawah. Kalau tak seimbang, kena cari lagi sampai dapat, sampai jumpa. Okay. Okay, kemudian bila dah siap ni, boleh tak rasa je dalam hukum linear ni? Boleh cikgu. Boleh ya. Seorang je cakap boleh, yang lain boleh ke dia kata. Tak tahulah. Kalau selagi awak tak cuba, benda tu tak boleh tau. Awak mesti cuba. Kalau awak tak cuba, memang awak tak boleh. Jawapannya memang tak boleh. Cuba. Sila cuba. Macam buat kek lah. Macam buat kek. Cikgu dah explain kek ni berapa kali. Macam buat kek. Cikgu memang tak pandai buat kek. Sebab apa? Sebab cikgu tak cuba. Itu. Cikgu memang tak pernah. Kek cikgu beli. Untuk pengetahuan semua. Cikgu war-war kat sini. Memang cikgu akui cikgu tak pernah buat kek. Malu tak ada malu lah. Anak cikgu kalau je nak kek, mak nak kek, ya jap. Sekarang mak beli Cikgu memang tak reti buat kek. Okay? Sebab apa tak reti? Sebab cikgu tak pernah cuba. Bila cuba, salah. Dah jadi apam. Dia macam mana entah kek tu boleh jadi mampat, jadi apam, keras. Apam yang keras tu. Bila dah jadi macam tu, cikgu pun malas cikgu nak buat lagi. Macam itulah awak juga. Kalau salah, awak tak cuba, memang tak dapat lah. Macam tu. Jangan takut dengan cakap orang pandai Cikgu ni kalau cakap orang pandai tapi dia tak buat juga kek dia. Macam itulah. Habis cikgu nak ajar awak kena buat lah. Betul tak? So sekarang awak tengok sini Pintasan Y. Pintasan Y awak kena baca kat sini. Awak boleh nampak tak graf kat cikgu ni? Boleh nampak tak graf kat cikgu? Cikgu kena besarkan. Pintasan Y awak kena baca pada graf. Okay, macam ni. 22. 22 ni bukan Y kecil. Dia Y per X tau. Awak kena tahu 22 ni yang kat sini adalah Y per X. Itu sebab bila 22, awak bacaan awak macam ni. Y per X. Okay, dari graf tu kan. Yang ini Y per X. Q per 3. Dia dah trace dah pintasan ni apa. Yang macam kita buat ni tadi. Q per 3. Ni. C ni. Okay, so cikgu tulis kat sini. C dari bacaan graf tadi. Okay, dia memintas pada 22. Okay, so ni C. Q per 3 adalah 22. So nilai Q adalah 66 sebab per 3 pindah sebelah jadi darab. Okay, M dia P per 3. M dia ni mana nak dapat M? Okay, mana nak dapat M? M apa? Kecerunan kan? M kecerunan, awak kena cari kecerunan dalam graf awak tau. Ni. Ambil titik ni, yang pertama ni, ambil titik yang last ni. Sebab dia dua-dua atas garis. Okay? Kedudukan dia dua-dua atas garis. Ambil koordinat sini, ambil koordinat sini. Cari kecerunan dia.
Okay, cari keturunan. So koordinat tadi apa? P per 3. Pening kepala awak. Kejap tukar. Okay. M sama dengan P per 3 C tadi sama dengan Q per 3. Tadi C je 22 sama dengan Q per 3. Q sama dengan 66. M ni awak ambil koordinat ni. Okay, ambil koordinat. Sebab apa ambil koordinat? Sebab dia berada di atas garisan. Okay, M sama dengan 20 tolak 4 bahagi dengan 1 tolak 9. 9. Okay, sama dengan 16 per 8. Negatif 8. Okay, sama dengan negatif 2. So, M ni dah negatif 2 lah. Negatif 2 sama dengan P per 3. P adalah negatif 6.